kita sambung sesi kita seterusnya dengan topik matematik tambahan pula. Ulang kaji tingkatan 4 bab 1 fungsi kan. Macam kamu tengok soalan ni, okey, yang mana yang tak print tu boleh nampak kot insya-Allah sikit okey. Rajah anak panah di atas menunjukkan hubungan antara set P dan set Q kan. Wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. Pasangan tertib maksudnya dia kata hubungan antara set P dan set Q. Maksudnya kita ambil P dulu baru Q. Pasangan tertib pula dia mesti dalam bentuk set. Iaitu macam ni. Dia kena ada benda ni. Lepas tu koordinat. Koordinat dia mesti P, Q. Sebab dia kata P dan Q, kita boleh buat P, Q. Okay, arrow diagram tengok. P, Q. Jadi negatif 3, 2. Gitu. Kemudian negatif 2, 5. Kemudian 1, 2. Okey, kalau kamu tak faham boleh tanya. Okey. Tapi kalau apa ni dia kata apa? Pasangan tertib ni kamu tak letak dalam bentuk set salah. Dia mesti macam ni. Ini cerita dia kita panggil dia bentuk pasangan tertib. Okey. Bila dah dapat pasangan tertib, domain dia senang. Domain adalah kita ambil domain dia direct. Domain dia tak ada ni tau. Domain dia direct. Domain ni kita hanya ambil siapa? Koordinat X dia. Koordinat X tu adalah domain. Jadi susun tak tak apa. Ini domain kita ambil. Contoh negatif 3, negatif 2, 1. Ini domain dia. Okey. Ini senangnya soalan ni. Biasanya kadang-kadang soalan senang dia kadang-kadang keliru juga. Kan? Kena ingat term-term dia. Kan? Dia punya pasangan tertib, kan? Ordered pair ni dengan dia punya apa? Domain, kodomain, julat. Kena ingat betul. Kan? Nanti kalau kamu dah terlupa tu kena rujuk semula kan supaya tidak ketinggalan nanti kalau soalan tu masuk exam kan. Okey. Kita terus nombor 2. Nombor 2 dia bagi bulatan macam dia. Bila dia bagi bulat macam tu, saya besarkan bulat bagi nampak. Ini X. Ini apa? 2X campur M. 2, 10. Kan? Fungsi dia H. Okey. Ini dia kata rajah di atas menunjukkan fungsi HX. Ini fungsi kita tahu dah. HX sama dengan 2X campur M. Okey. Dan senang je. Ini maksudnya bila dia bagi ni kita boleh sesuaikan macam tu je. Gitu cerita dia. Maksudnya apa? Pada ketika X sama dengan 2, 2X campur M sama dengan 10. Ataupun dari segi fungsi kita tulis sebagai H2 sama dengan 10. Itu cerita dia. Okey. Jadi maksudnya kat sini saya akan gantikan H2 ni. Saya akan buat H2 sama dengan 2. X akan ganti dengan 2 campur M sama dengan 10 belah sini. Itu cara kita buat senang. Jadi kita dah boleh abaikan yang depan ni, kita selesaikan yang ni. Kita akan dapat M sama dengan 10 tolak 4 dapat 6. Okey, kita tarik je. Main. Boleh nombor 2. Ini SPM 2014 ni. Senang. Okey. Kita tengok kan. Cuma kamu kena ingat kamu punya pun saya rasa exam kamu sama macam exam pelajar-pelajar tahun lepas. Jadi kamu kena tulis dengan jelas tau. Kamu kena tulis dengan jelas. Kalau boleh pakai pen kamu tu beli ball pen yang jangan ambil 0.5 yang halus. Kamu kena pakai paling kecil 0.7 kan? Bukan sebab apa? Sebab kamu kena ingat jawapan kamu, kertas kamu ni jawapan kamu tu akan di-scan. Akan di-scan kemudian dihantar ke cikgu untuk cek. Cikgu tu tak akan dapat kertas kamu. Dia hanya akan dapat dalam bentuk online. Tapi kalau tak jelas tu bahaya sebab takut dia scan tak nampak. Itu kena, cikgu kamu mungkin akan pesan benda yang sama nanti. Okey. Nombor 3 kat sini, soalan nombor 3 pula, dia cerita pasal apa? Dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf kan? Okey. Dalam bentuk graf ni kalau kamu tengok dia bagi rajah menunjukkan hubungan set A dan set B dalam bentuk graf. Nyatakan julat hubungan itu. Kan? Julat hubungan itu. Okey. Kalau kamu keliru macam mana nak nyatakan julat, kita boleh tukar benda ni ke dalam bentuk yang kita faham. Contoh garis tombol. Kita boleh tukar macam ni. Kita boleh tukarkan je. Tukar. Tukar maksudnya saya akan letak A adalah PQRS. Okey, kemudian B kita 4, 6, 8, 10.
Kemudian saya akan sesuaikanlah. P titik dia dekat 4. Jadi P dengan 4. Okey. Q dengan 4 juga. Q dengan 4 juga. Pak. Kemudian R dengan 6. R dengan 6. Pak. Kemudian S dengan 10. S dengan 10. Soalan minta apa? Lagi jelas kamu nampak. Kan soalan minta apa? Julat. Jadi julat pun kita kena tulis dalam bentuk set. Julat ditulis sebelah kanan kodomen yang kena saja, yang terlibat. Maksudnya apa? 4, 6 dan 10 itu julat. Jadi jawapan kita 4, 6 dan 10. Julat maksudnya siapa yang kena saja. Dan kodomen semua. Julat yang kena je. Domain belah kiri semua. Macam tu cerita dia. Okay. Jenis hubungan antara set A dan set B. Apa jenis hubungan? Jenis hubungan ada berapa? Ada satu ke banyak, one to many, semua tu. Itu kita panggil dia jenis hubungan. Dan kamu tengok dia ada satu garisan, dua bertemu satu. Ini kita panggil dia banyak ke satu. Ataupun many to one. Yang belajar dalam bahasa Inggeris tak ada masalah. Matematik dia kefahaman yang penting, bahasa apa pun tak apa. Kan kamu translate saja. Kan? Cuma kalau kamu keliru, kamu tanya terus. Yang mana ada kawan-kawan ni yang belajar dalam bahasa Inggeris kan, ada kan? Okey. Jom kita tengok kan. Seterusnya soalan nombor 4 kan. Kalau kamu rasa saya buat laju ke, kamu tegur terus kan, tegur. Saya tak nak kamu ada yang tinggal nanti kan. Cuma kalau yang lambat masuk, tak sempat nombor sebelum tu, nanti ambil link, boleh tengok semula rakaman insya-Allah kan. Nombor 4 kan. Nombor 4, diberi fungsi untuk idea untuk menjawab. Bila kamu nampak soalan, kita tukar dulu bentuk pemetaan kepada bentuk biasa, iaitu saya tukarkan fx ni maksudnya dalam AMAT kamu nak start jawab soalan, kamu kena write something. Ambil ya. Jadi gx sama dengan 4x tolak 5 kan. Dia nak apa? Fg. Ini soalan yang agak mudah sebab dia hanya melibatkan knowledge. Faham tak cerita pasal composite function, fungsi gubahan. Apa maksud FG? FG maksudnya apa? Ambil G masukkan dalam F. Macam cerita kita nak masukkan G ke dalam peti sejuk. Step pertama kena buka F. F nak buka dekat mana? Pergi tengok F. F kena buka dekat X dia. Jadi kita akan buka, saya akan buka 2, buka X tambah 3. Siapa yang masuk? G masuk. Tak nak tulis G pun tak apa. Tulis saja siapa G terus. Tulis terus saja, senang. Markah dia pun tak banyak, 2 je kan. Tak payah tulis dahsyat sangat. Expand dah dapat. 8x tolak 10 campur 3 sama dengan 8x tolak 7. Selesai. Markah pun 2 je. Kan? Jadi bila kamu buat soalan, kamu akan rasa dia padanlah dengan markah dia. Padan dengan markah dia kan. Kalau rasa macam tak padan tu, rasa mungkin teknik kita dah lari, kau tak padan, ataupun memang soalan tu saja nak nanya. Okey, nombor 5. Tak apa. Nombor 5, tengok nombor 5, soalan nombor 5. Nombor 5 kat sini saya laju sikit ni sebab saya takut tak sempat habis ni. Kita sejam je kan. Diberi bahawa fx sama dengan A tolak 5x dengan keadaan A adalah pemalar. Cari nilai A dengan keadaan dia bagi pula FA sama dengan 8. Apa maksud FA? FA maksudnya tempat X kita kena gantikan dengan A. Tempat X kena gantikan dengan A. Bukan tempat A, tempat X. Jadi saya akan buat kat situ. Dia akan jadi apa? A tolak 5A sama dengan 8. Kena faham. Tempat X. Bila kita susun macam ni, kamu akan nampak. Kan? Dan terus kita akan dapat jawapan. A tolak 5A negatif 4A sama dengan 8. Jadi A sama dengan 8 bahagi negatif 4 dapat negatif 2. Boleh Okey. Jadi yang penting kamu, ini revision. Maksudnya kita dah ada ingat, ada trigger sikit dalam kepala otak tu, dah rasa macam, oh macam tu. Okey. Dah ingat. Okey, tak apa. Itu yang the best. Dalam revision macam tu je. Itu konsep revision Okay, kita bukan buat exam Okay. Nombor 6. Nombor 6 dia bagi dalam bentuk ada gambar rajah. Okay. Rajah di atas menunjukkan hubungan set A dan set B. Dia tanya objek bagi 2. Ini kena ingat. Bila dia tanya objek, jawapan kita bukan dalam bentuk set.
Objek dengan apa image. Kita jawab direct. Contoh objek bagi 2. Maksudnya daripada 2 pergi ke mana? Objek dia. 3. Tulis macam ni je. Dah. Cukup. Ini objek. Tak payah set. Dia bukan set. Set salah. Okay. B. Julat hubungan itu. Julat tadi kita dah bincang. Julat maksudnya julat pula kena buat dalam tanda-tanda set. Julat. Dan siapa yang kena saja. 1, 2, 3, 4. Kita start dengan negatif 2, negatif 1, 1 dan 2. Itu maksudnya julat. Julat siapa yang kena? Kalau domain semua dalam bentuk set. Kodomain semua dalam bentuk set. Julat yang kena saja dalam bentuk set. Objek dengan image bukan dalam bentuk set. Dalam bentuk direct. Okay. Nombor 7. Okay. Tarik. Nombor 7 kat sini. Tengok. Diberi bahawa. Clear. Okay. HX sama dengan 3X campur 4. HGX sama dengan 2X tolak 1. Soalan tanya apa? HG2. Easy. Dia tanya HG, kita ada HG. Easy. Terus kita buat HG2 maksudnya tempat X gantikan dengan nombor 2. Kita pun ganti. Tempat X gantikan dengan nombor 2. Dia akan dapat 2 kali 2 tolak 1. Kita akan dapat kat sini 3. Okay, itu cerita dia. B pula. B yang penting dia minta GX. Okay. Bila dia minta GX. Bila dia minta GX, step pertama kita akan tulis dulu yang dia nak GX. Sama dengan, okay, sekarang kita pergi tengok dekat atas. Ada tak GX? Dan saya nampak GX secara terus tak ada, tapi ada dalam HG. Jadi saya akan buat kat situ HG. Nampak? Tapi kita hanya perlukan G. H tak nak. Jadi kita kena buang H. Macam mana nak buang H? Nak buang H, kita kena kawankan ataupun kawinkan dia dengan dia punya songsang. Sebab kalau dalam matematik, songsang ni masuk 1 per H tau. Jadi songsang, jadi H dengan H mati. Sebenarnya macam tu konsep dia. Cuma dalam bagi fungsi, bila kita kawinkan, maksudnya kita kena jadikan dia fungsi gubahan. Itu cerita dia. Jadi maksudnya apa? HG masuk dalam H songsang. HG masuk dalam H songsang. Okay? Ada tak H songsang? Tak ada. Tapi boleh congak. H songsang boleh congak. H negatif 1X sama dengan, ni senang je. Lihat linear. Maksudnya saya akan letak X. Tambah tukar jadi tolak. Darab tukar jadi bahagi. Dah dapat songsang. Sekarang kita dah boleh teruskan soalan ni. Maksudnya apa? Kita akan buka H songsang, kita akan masuk HG ke dalam H songsang. Buka kat mana? Dekat X. Jadi saya akan buka, sambung terus apa? Tolak 4 per dengan 3. Siapa masuk kat sini? HG masuk. Jadi HG masuk, siapa HG? 2X tolak 1. Okay. Ini dia ada 2 kaedah. Ini kaedah yang saya suka. Okay. Jadi jawapan kita akan dapat 2X tolak 5 per dengan 3 base. Itu soalan nombor 7. Ini kaedah mematikan satu orang dalam fungsi gubahan. Mematikan salah satu fungsi dalam fungsi gubahan. Kalau nak matikan G, kita letak dekat G. Contoh kalau dia minta, tiba-tiba dia minta H kat sini. Sini dia bagi G. Kita kena letak sebelah G. Nanti insyaAllah kalau kita jumpa soalan tu. Okay. Kita pergi nombor 8. Okay. Nombor 8 seterusnya kat sini. Dia bagi kat situ Fx sama dengan X tolak 3. Dan soalan A mudah sebab dia tanya apa? F4. Apa maksud dia? X gantikan dengan 4. 4 tolak 3 sama dengan 1. Ini senang sangat bagi soalan dia. Markah dia 3 je, maksudnya 1 markah lah ni kan. B. Kemudian dia kata 3F negatif 1R sama dengan F4.
Okey, jadi kita kena cari apa? Songsang. Songsang senang aja, boleh congak. F negatif 1x adalah sama dengan apa? Start dengan x, tolak, tukar jadi tambah. Nampak? Kan? Jadi kita dah boleh buat kat sini. Apa kita boleh buat? 3 kotak F songsang R. F songsang R maksudnya apa? Tempat X kena tukar dengan R. Kan? Tempat X kena tukar dengan R. Dia akan jadi R tambah 3. Yang ni. Sama dengan F4 dah buat belum? Dah. 1. Jawapan terus dapat. Kita contoh saya expand dulu pun boleh. 3R campur 9 sama dengan 1. Jadi 3R sama dengan negatif 8 dan R akan dapat negatif 8/3. Alhamdulillah. Selesai. Itu nombor 8. Okey. Sebab soalan dia direct ke. Dia belum ada soalan yang kata apa kebat. Dia semua soalan dia tanya pasal knowledge saja. Adakah pelajar ingat fungsi? Adakah pelajar ingat? Itu yang kita nak test dalam exam. Okay? Sebab fungsi ni belajar bab 1. Form 4. Kamu sekarang ni form 5. Bila kamu exam, kita boleh anggap bahawa benda tu dah lama tinggal. Itu yang bahaya tu kan. Okay, nombor 9. Diberi fx sama dengan 2x tolak 3. 2x tolak 3. Okay? Nilai X apabila F yang memeterkan pada diri sendiri. Apa maksud memeterkan pada diri sendiri? Memeterkan pada diri sendiri maksudnya Fx jumpa X. Ini maksudnya memeterkan pada diri sendiri. Dia objek, dia image. Apa Fx ni? Sama dengan X. Dah selesai. Ni tukar 2X tolak X dapat X. Negatif 3 pergi sebelah. 3 habis. Senang je. Tapi kena tahu ni knowledge ni. Ini knowledge kita panggil dia memeterkan pada diri sendiri. Map to itself. Map onto itself. B. Nilai T dengan keadaan F 3 tolak T sama dengan 5T. Ini pun sama. Cuma apa? Tempat X kita gantikan dengan 3 tolak T. Tempat X ganti dengan 3 tolak T. Jadi kita gantikanlah. Dia akan jadi 2 tempat X gantikan dengan 3 tolak T sama dengan 5T. Dah algebra saja yang tinggal. Selesaikan. 6 tolak 2T sama dengan 5T. Ni pergi sebelah. 6 sama dengan 7T. Jadi T sama dengan 6/7. Okey, dalam kertas 1 kamu jawapan digalakkan kena susun semula bagi cantik. Jadi T sama dengan 6/7. Selesai. Okey, kalau kamu tulis jelas, nanti dia scan pun jelas kan? Tapi janganlah beli ni magic pen kat kedai 99 macam saya beli ni kan. Kan? Pergi beli ni cikgu tulis nampak jelas tak payah. Pen dah buat basah pun bahaya. Sebab takut nanti masa bawa tu nanti kena air habis. Kan? Tertinggal negatif 3. Mana Sapuan? Yang mana satu? Soalan nombor apa? Dia kan 2x tolak 3 dia punya fungsi. So bila gantikan 3 tolak saya tertinggal ni belakang. Asyik baik kan. Tertinggal. Ni tolak 3 betul. Minta maaf. Okey. Sambung terus ni. Jawapan jadi lain cerita dia ni. Okey. Itu jadi jawapan pelik kan. Tertinggal pula. Sapuan pula bagi tahu diam-diam. Nasib baik aku baca chat. Kan? Okey. Betulkan balik kan. Kita akan dapat 6 tolak 2T tolak 3 sama dengan 5T. Okey, yang ini kita akan dapat 6 tolak 3. 3 tolak 2T sama dengan 5T. Kita akan dapat 3 sama dengan 7T. Jadi T dapat 3/7. Betul Safuan? Betul. Okey. Kan? Teruskan nombor 10. Nombor 10. Nombor 10 kat sini. Soalan nombor 10 SPM 2016. Ni zaman kawan yang tadi pun sama ni. Saya pun tak faham kenapa. Sebab 2016 kecoh kan budak bakar buku kan sebab dia kata MX susah kan. Okey. Nombor 10 fx
sama dengan X tolak 2 dan GX pula sama dengan 3PX campur 5. Soalan yang pertama, dia minta, oh sorry dia ada bagi satu lagi kan. Oh ni GF. Okay. Soalan dia diberi express M in term of P kan. Express M, oh, betul lah. Saya salah. GF saya tinggal. GF sama dengan 3PX campur M. Okey, betul. Soalan dia minta apa? Express M into P. Ungkapkan M dalam sebutan P. Maksudnya soalan tu nak M sama dengan something. Okey. Jadi kita dah ada GF kat sini dan kita ada G dan F. Kan? Jadi saya akan buat apa? Yang ini GF sama dengan GF. Yang ini yang dia dah bagi siap-siap GF kita. 3PX campur M. Yang ini yang GF kita kena buat daripada G dan F. Kan? Kena buat daripada G dan F. Okey? Bila kita nak kena buat pada G dan F, maksudnya kita kena buat apa? F masuk dalam G. F masuk dalam G. Jadi saya akan buka kan. 3P buka campur 5. Tulis siap dia tinggal pula campur 5 ni kan. Yang masuk siapa? F. X tolak 2. Saya kembangkan 3PX. Kemudian tolak dengan 6P campur 5. Okey. Sekarang kita dah boleh bandingkan. Kita bandingkan apa? Ni dengan ni. Cantik betul. Jadi yang belakang ni dengan yang belakang. Okey. Jadi kita akan dapat kat situ M sama dengan negatif 6P campur 5. Soalan nak apa? M. Dah dapat belum? Siap. Boleh faham kan? Itu soalan nombor 10. Okey. Pergi terus soalan nombor 11 kan? Siapa kan? Okey. Ingat tidur. 11. Nombor 11 kat sini dia bagi HX sama dengan 3X tolak 1 dan dia bagi GHX sama dengan 6X campur 3. Okey, yang ini kita dah soalan tadi kita dah buat seakan-akan macam ni dah jumpa dah. Kan? Ni maksudnya soalan dah berulang iaitu dia nak H songsang. Best. Apa H songsang? Linear. Senang. Kalau linear, senang. Soalan SPM mestinya dia bagi linear. Jarang dia bagi tak linear kat sini kan. Jadi kita akan dapat apa? X tolak tukar jadi tambah. Darab tukar jadi bahagi. Macam tu je. Siap. Markah dia pun satu je. Jangan risau. 3 markah. Maksudnya A 1 markah je. Okay. B. Apa soalan B? Dia minta apa? GX. Macam tadi kita buat. Ingat tadi GX sama dengan yang kita ada GH. Tapi sekarang kita nak matikan H duduk belah sini. Bila nak matikan H belah sini, kita akan kawinkan dengan H songsang sebelah sini. Dia kena duduk apa-apa baru mati. Jadi apa kaedah ni? Kaedah ni maksudnya H songsang masuk dalam GH. Fungsi gubahan. Composite function. Jadi kita akan dapat kat situ buka GH. Dekat mana nak buka GH? Dekat X. Kita buka 6 buka tambah 3. Okey tengok. Bila kita masuk H songsang, yang masuk ke atas H tambah 1. Yang per 3 dia keluar. Ini senang kita nampak. Kau boleh nampak. Mudah untuk diselesaikan sebab dia bagi 6 dengan 3 ni boleh permudahkan. Sini akan jadi 2 sama dengan boleh selesaikan jadi 2X tambah 2 campur 3 sama dengan 2X campur 5. Faham? Selesai cerita dia. Untuk dah 2 kali jumpa ni. Jadi kamu kena ingat macam mana nak matikan seorang daripada fungsi gubahan. Itu teknik mematikan.
Kan? Macam dia nak mati? Kawinkan saja dengan dia punya songsang. Okey. Kita terus nombor 12. Okey. 2 markah. Soalan 2 markah maksudnya knowledge. Soalan knowledge saja. Kita tengok cerita dia kan. Dia bagi gambar rajah macam ni. Kemudian dia kata, cari fungsi yang memetakan Q kepada R. Memetakan Q kepada R. Siapa memetakan Q kepada R? Cerita dia macam ni. Nak bagi faham. Kalau dia kata FG, kamu isi ke atas ni kena isi terbalik tau. Yang single-single seorang-seorang ni kena isi terbalik. Kalau dia bagi tahu FG, maksudnya sini kena isi G, sini kena isi F. Dia sebab jangan ni jangan ikut. Sebab tu dia kena FG maksudnya apa? Siapa dulu? Kan? Sini G, sini F. Itu cerita dia. Okey? Sebab tu kalau kemudian bila dapat kat sini dia tanya, siapakah fungsi yang memetakan Q kepada R? Q kepada R siapa? F. Fungsi F. Kan? Fungsi F. Jadi kita boleh buat cerita dia adalah jawapan kita adalah untuk soalan A, jawapan kita fungsi F. Okey? Dia tak payah huruf sebab dia tak bagi huruf. Kalau nak tulis juga F apa? FQ. Itu cerita dia. Kalau nak tulis jawapan dia boleh tulis FQ. Okey? B. B kat sini dia minta apa? G negatif 1Q. Songsang. Songsang. Songsang maksudnya reverse. Reverse G songsang Q dapat P. Macam tu cerita dia. Habis. G songsang Q sama dengan apa? P. Dia reverse. Songsang maksudnya reverse. Ini hanya knowledge saja. Cuma yang penting kat sini kena ingat. FG bukan FG. Dia kena terbalik. Itu kena ingat. Cara tulis dia punya fungsi. Okey. Nombor 13. 12 kan? Okey, nombor 13 saya boleh buat kat kertas ni. Tak nampak sangat kan? Nombor 13. Diberi fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x dan gx sama dengan a tambah bx. Dengan keadaan a dan b ialah pemalar. Ungkapkan a dalam sebutan sebutan b dengan keadaan fg1 sama dengan 3. Dan fg1 sama dengan 3. Jadi kat sini fg1 sama dengan 3. Jadi kita kena pergi cari dulu fg1. Nak buat fg1 dua cara. Satu, kita boleh buat G1 dulu. Contoh saya buat satu-satu. Saya buat G1. G1 maksudnya A campur B. Ni G1. Saya ambil G1, saya masuk dalam F. Namanya FG1. Jadi FG1 adalah apa? G1 masuk dalam F. Jadi saya buka F. F buka dekat 2 buka. Siapakah G1? A campur B. Sama dengan 3. Ini maksudnya saya tak pergi cari FGX dulu. Buat direct. Okey, soalan nak apa? Ungkapkan A, dah boleh selesai lah. Okay, kita akan dapat sini 2A campur 2B sama dengan 3. 2A sama dengan 3 tolak 2B. Dan A sama dengan 3 tolak 2B per 2. Selesai. Okey, ini kaedah. Kita buat, pisahkan dia satu persatu. Teknik memisahkan dia. Tadi teknik matikan, ni teknik misahkan. Satu kerja nanti kamu kena ulang tengoklah. Okey, nombor 13 dan nombor 14. Nombor 14 kat sini, soalan ini melibatkan dia bagi fx sama dengan 2 campur 5x. Kemudian gx sama dengan 4 campur 3x. Okey, dia bagi 2 kan. Okey, soalan pertama, bonus. F negatif 1x. Songsang. Nampak? Songsang maksudnya, kalau macam ni kita buat apa dulu? X tambah 2. Jadi akan ditolak 2 per dengan 5. Hati-hati dia kena huruf X tu last. Kalau lupa, kena buat kembali kepada basic. Let Y.
Tapi tak payahlah, senang soalan ni. B. Dia minta GF negatif 1, 7. Yang ni kita boleh buat cara terpisah. Ingat cara terpisah tadi saya ajar kamu. Cara terpisah maksudnya saya akan pergi cari dulu F negatif 1, 7. Ini saya akan cari kat sini. F negatif 1, 7 adalah sama dengan 7 tolak 2 per 5. Sini kita akan dapat 5 bahagi 5, 1. Jadi kita pergi sini masuk kita adalah G1. Nampak? Ini cara dipisah. G1 apa? 4 campur 3. Siap. Ini kita panggil cara pisahkan dia satu persatu pecahkan. Dia sama je. Buat macam biasa pun sama je. Cuma yang ini nombor dia senang. Otak kita nak proses, kita tak payah pakai kalkulator lah. Nombor senang. Okay. Nombor 15. Boleh ikut lagi kan? Laju juga ni kan? Saya jarang ajar laju macam ni sebab masa kita tak cukup kan. Jadi fx sama dengan x tolak 6 dan gx sama dengan x per 3x tolak 4. Syarat dia saya tak tulis kan. Dia minta cari GF14. Ni senang juga. Sebab apa saya bagi senang? Kita boleh guna teknik pisahkan tu. Sama juga cerita. Jadi saya boleh buat kat atas ni. Apa F14? F14 sama dengan 14 tolak 6. 14 tolak 6, 8. Okey. Jadi kita boleh masukkan sini jadi apa? G8. Kan senang fikir dia. G8 maksudnya apa? 8 per 3 kali 8 tolak 4. Dapat 8 per 24 tolak 4, 20. 8 dengan 20 boleh kecilkan. Boleh kecilkan sifir 4, 2 per 5. Nampak? Nanggau orang punya ni. Okey. Dia teknik ni yang penting. Teknik pisah. Tadi teknik mati, teknik pisah ni memang favorite betul. Satu teknik mati, satu teknik pisah. Okey. Nombor 16 kan. Nombor 16, kita tengok. Fx sama dengan 3x tolak 2. Gx sama dengan 6x. Soalan A dia minta apa? GFX. Ini pun dah senang. Kenapa dah senang? F masuk dalam G. Siapa nak kena buka? Kita buka G. Kat mana nak buka? Dekat X. Jadi 6 buka masuk F. Kembangkan 18x tolak 12. Selesai A kan? Okey. Tengok satu markah je dia bagi. Tak seronok betul kan? B. B dia bagi apa? Nilai X apabila GFX sama dengan 1/2 FX. Satu markah juga. GFX kita dah ada. 18x tolak 12. 1/2. FX pun dah ada. 3x tolak 2. Kita dah selesaikan. Okay. 1/2 ni pergi ke mana? Dia lagi senang bawa ke sebelah. Bagi sebelah darab. Cing, cing. Jadi kan jadi 36x tolak 24 sama dengan 3x tolak 2. 36 tolak 3 tinggal 33x. Negatif 2 campur 24. 22. X sama dengan 22 bahagi 33. 2/3. Panjang ni buat satu markah. Nampak macam mana kan? Orang tu buat soalan. Dia bagi 2 markah. Kita pun jawab sajalah 2 markah. Okey. Nombor 16. Boleh Nombor 17. Ada pelajar dia dah buat dah. Dia dah print sebenarnya. Dia dah buat. Dia check je. Itu yang terbaik. Nombor 17. Diberi bahawa hubungan antara set A dan set B adalah punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, soalan dia cari imej bagi negatif 1. Cari imej bagi negatif 1. Nombor 13, okey. Jadi kalau kita tengok dia kata punca kuasa 3, senangnya cerita dia. Imej bagi negatif 1. Jadi punca kuasa 3 maksudnya kalau negatif 1 punca kuasa 3 dia akan jadi negatif 1 juga.
Nampak? Kan? Dia pusing-pusing dia je dah jumpa, tak ada orang lain dah. Jawapan kita untuk A adalah -1. Okey, ungkapkan hubungan dalam pasangan tertib. Ungkapkan hubungan dalam pasangan tertib. Okey, kita tengok. Pasangan tertib dia tak banyak. Kan? Sebab apa? Dia kata apa? Hubungan dia adalah punca kuasa 3 bagi. Punca kuasa 3 bagi ada 2 orang je kat sini. Yang pertama, kita tengok -1, punca kuasa 3 kita akan dapat -1. Itu ada. Yang ada cerita dia. Okey? Kosong. Punca kuasa 3 kosong akan dapat kosong ada. Okey? Kemudian 1. Punca kuasa 3 1 akan dapat 1. Yang orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Walaupun kamu salah letak pun tak ada masalah. Orang lain tak boleh. Negatif 4 mana boleh, tak ada jawapan dia. Dia tak boleh ambil orang lain. Ini cerita dia. Untuk ungkapkan dalam pasangan tertib. Okey, nombor 18. Kita pergi dah nombor 18 dah. Nombor 18. Diberi bahawa fungsi f(x) sama dengan 2x campur 5 dan gx sama dengan 3 tolak 1. Salah ni, tengok orang putih. 3x tolak 1. Cari FG2. Senang juga. FG2. Kita boleh buat teknik terpisah. Dan G2 boleh congak lagi. G2. Jadi kita ambil kat sini G2 sama dengan apa? 3 kali 2 tolak 1. Kita akan dapat 6 tolak 1, 5. Sini akan jadi F5. F5 2 kali 5 campur 5 dapat 15. Oh, ni senang kalau macam ni. Markah dia lah. Markah dia hanyalah 2 markah. Jadi kalau senang, padan lah dengan soalan dia. Okey? Kita dah sampai nombor 18. Saya nak buka sekejap je kat sebelah ni. Kita tengok. Saya bagi kamu dua-dua. Okey. Untuk paper 2, saya hanya nak bincangkan soalan nombor 1 dulu tengok. Paper 2 jarang. Fungsi dalam SPM jarang masuk. Sekali je, 2014. Tu je satu-satunya yang pernah masuk. Fungsi, kertas 1. Kertas 1 pula, kertas 2. Sebelum tu tak pernah. Dia jarang ada. Dia hanya sekali je. Tapi soalan dia agak mencabar juga. Satu. Dan markah dia best, 7. Okey. Sekarang kita tengok soalan dia. Kertas 2. Yang pertama, bulat, bulat, bulat. Yang kat sini ada X. Ini 2X campur 3. Yang ini 10X campur 7. Yang ini yang penting kat sini dia bagi G. Sini dia bagi H. Okey. Yang tu yang penting. Yang lain tak penting pun. Okey. Dalam rajah di atas, fungsi G memetakan set P kepada set Q. Dan fungsi H memetakan set Q kepada set R. Okey. A soalan dia. Okey. Dalam sebutan X, fungsi yang memetakan Q kepada set P. Q kepada set P. Q, P. Okey, kita tengok. Siapakah dia? Dia nak Q pergi P. Ini namanya G Song Sang. G Song Sang. Namanya G Song Sang. Siapakah G Song Sang? Kita tengok apa cerita dia. Yang dia bagi anak panah adalah Gx sama dengan 2x campur 3. Itu cerita dia. G Song Sang kita senang je lah. Dia akan jadi x tolak 3 per 2. Selesai. A1. Nampak? Dia soalan ni knowledge je. Faham je. Faham dia punya cerita, boleh jawab. Yang kedua, Hx. Ini susah. Yang ni ramai salah buat soalan. Yang ini yang ramai berlambat-lambat pelajar habis salah buat. Hx. Hx ni H sini, X sini. Hx. Jadi kita kena faham. Yang dia bagi adalah yang pertama Gx. Sama dengan 2x tambah 3. Nampak? Okay. Kemudian dia bagi apa?
Ujung ni siapa? Siapakah 10X campur 7? Dia adalah siapa? Kalau GH, kita tulis sebagai HG. Ingat tadi? Saya ajar kamu tadi. Dia situ balik. HG. HGX adalah 10X campur 7. Soalan nak apa? HX. Jadi kena pakai konsep apa? Apa teknik kita tadi? Teknik mematikan. Sebab tu belajar teknik mematikan tu. Kena belajar. Kena buat teknik mematikan nak dapat HX. HX matikan siapa? Matikan G. Jadi kita akan dapat itu HG matikan G. Sebab semua benda dah ada. Maksudnya G songsang masuk dalam HG. Siapa nak buka? HG buka. 10 buka tambah 7. Yang masuk siapa? G songsang. Atas ni X tolak 3/2. Macam dah pernah buat tadi soalan. Cuma nombor lain. Ni mati. 5 akan jadi 5X tolak 15 campur 7 dapat 5X tolak 8. Dapat HX je. Ini yang susah. Ramai tak dapat buat masa exam itu. Kan? Itu yang tak tahulah. Tapi 2014 tak ada cerita-cerita pun. Bakar buku tak ada. Kan? Budak-budak baik lah ni. Okay. B. Nilai X dengan keadaan GHX sama dengan 6X tolak 1. Okay. Dia nak GHX. Kita tak ada GHX. Kita kena pergi cari. Dia bagi GHX sama dengan 6X tolak 1. Apa maksud GHX? Maksudnya H masuk dalam G. Kita ada tak G? Ada. Ni. Buka lah G. Buka tambah 3. Siapa masuk? H masuk. Mana H kita? Ni. Dia ada kaitan. 5X tolak 8 sama dengan siapa? 6X tolak 1. Dah tinggal algebra. Kan? 10 tolak 16 campur 3 sama dengan 6X tolak 1. 10 tolak 6 tinggal 4X. Okey. Yang sebelah ni negatif 1 tolak 16 campur 3 tolak 13. Pergi sebelah campur 13. Jawapan akan dapat 4X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4, 3. Macam tu. Okey. Jadi ngam-ngam lah yang saya target. Biasalah saya akan tinggalkan satu soalan untuk kamu. Kan? Yang lain ni tak. Ini soalan ni. Ni MRSM. Pelajar MRSM boleh tengoklah soalan dia lebih kurang. Maksudnya kalau kamu dah buat soalan tadi, soalan ni pun boleh buat lebih kurang sama. Okey. Jadi insyaAllah untuk hari ni setakat ni dulu. Kan? Ada satu lagi soalan untuk kamu boleh try buat tengok. Lebih kurang je soalan dia. Kan? Boleh faham cerita dia. Okey. Kalau faham nombor 1 ni, boleh buat nombor 2 insyaAllah. Cuba-cubalah. Okey. Jadi macam biasa. Kan? Yang kalau nak join kelas saya untuk kelas biasa, kamu boleh hari Sabtu boleh masuk. Hari Sabtu saya pukul 4 sampai pukul 6. Itu kelas biasa, silibus biasa. Kita akan sambung untuk minggu ni insyaAllah ada. Kalau saya tak ada sibuk untuk hari raya, insyaAllah ada. Dan saya target ada pukul 6 sampai pukul 4 sampai pukul 6. Masih lagi 4 sampai pukul 6. Okay. Kita akan sambung pelajaran pasal pengamiran. InsyaAllah. Okay. Jadi siapa yang nak masuk boleh WhatsApp saya dekat nombor saya iaitu 0127747688. Yuran saya senang aja. Untuk Med package adalah RM50 sebulan. Itu saja. Kan? Cuti sekolah RM50 sebulan. Jadi siapa yang nak ambil kelas biasa dan cuti sekolah untuk bulan ni saja dia kena bayar 100 kan. Tapi kalau kamu tak mampu bagi tahu saja tak apa, tak ada masalah. Saya pun tak ada ada juga kita buat pasal amal jariah pun ada juga, tak ada masalah kan. Sebab tu bagi kawan-kawan yang masuk dan bayar insya-Allah kan, maksudnya saya anggap sebagai share partner saya untuk buat amal jariah ni. Maksudnya sama-samalah kan, kebaikan tu kita akan kongsi sampai akhirat insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kan, yang mana hari Sabtu akan jumpa hari Sabtu. Kalau program cuti sekolah saja kita akan jumpa pada tarikh seterusnya berapa saya tak ingat 1 Jun ke berapa?
nanti saya akan rujuk ke dalam grup kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Saya Cikgu Man mengucapkan Assalamualaikum lagi sekali. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama.